Saya jemput Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Terima kasih Puan Ketua. Izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas keprihatinan 31 orang ahli yang berhormat terhadap Kementerian Pengangkutan yang membahaskan dan menyentuh perkara-perkara di bawah bidang tugas MOT. Kementerian Pengangkutan sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan pengangkutan yang selamat, cekap dan berkesinambungan di seluruh Malaysia bagi meningkatkan kualiti hidup dan menyokong ekonomi yang kompetitif. Sepanjang sesi perbahasan bagi usul menjunjung kasih titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang telah diadakan sejak 2 minggu yang lalu, Kementerian Pengangkutan telah mengenal pasti seramai 13 orang ahli-ahli yang berhormat Tawau, Serian, Sipitang, Batang Lupa, Jerantut, Beaufort, Kinabatangan, Korakrai, Libaran, Kota Belud, Kalabakan, Miri dan Kota Marudu telah membangkitkan isu berkaitan sektor penerbangan negara berhubung dengan harga tiket penerbangan dari Kuala Lumpur ke Sabah dan Sarawak. Oleh demikian, saya akan menjawab persoalan berkaitan isu harga tiket penerbangan ini terlebih dahulu. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, sebagai kerajaan yang berteraskan konsep madani, Kementerian Pengangkutan memandang serius akan keluhan dan rungutan rakyat mengenai harga tambang tiket penerbangan yang tinggi serta di luar kemampuan terutamanya semasa musim perayaan. Sebagai Menteri Pengangkutan, saya amat memahami sentimen dan juga hasrat daripada ahli-ahli yang berhormat, khususnya daripada Sabah dan Sarawak untuk membawa isu ini ke Dewan Rakyat. Dan memang saya sentiasa peka dan prihatin terhadap isu tiket harga tiket penerbangan ini. Saya tidak mahu suara secara defensif. Saya rasa banyak hujah-hujah ataupun maklumat-maklumat ataupun ucapan-ucapan yang pernah disebut dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya terus nak kepada apakah yang telah kerajaan lakukan dalam menangani isu ini. Yang pertama, untuk makluman yang berhormat, Kerajaan Perpaduan pada tahun 2023 telah memperkenalkan inisiatif Fly Siswa, iaitu bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan untuk pelajar universiti awam, pelajar politeknik dan college community di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, serta pelajar matrikulasi dan institut pendidikan guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi laluan domestik di antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa yang ingin pulang ke kampung halaman. Pelaksanaan inisiatif ini akan diteruskan pada tahun 2024 untuk manfaat hampir 60,000 mahasiswa, terutamanya di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Inisiatif ini akan dilaksanakan melalui kaedah pemberian kredit Shell, di mana syarikat penerbangan akan mengeluarkan voucher digital bernilai RM300 kepada setiap pelajar yang layak untuk ditebus bagi maksud pembelian tiket penerbangan bagi laluan-laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Selain itu, syarikat penerbangan juga telah melaksanakan inisiatif khas bagi menawarkan tiket penerbangan pada harga yang rendah. Sebagai contoh, AirAsia telah menyediakan tambahan 22,000 tempat duduk pada tambang rendah tetap dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru ke 7 destinasi, Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau di Sabah, yang berharga RM348 sehala, serta Bintulu, Kuching, Sibu dan Miri di Sarawak berharga RM298 sehala bermula pada 5 hingga 17 April 2024 sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Untuk makluman, harga-harga tetap ini adalah untuk penerbangan-penerbangan tertentu pada waktu malam. Manakala Malaysia Airlines Berhad menawarkan program khas untuk pelajar iaitu MH Explorer, di mana para pelajar yang berdaftar dengan program tersebut layak menikmati diskaun sehingga 30% daripada harga tiket penerbangan. Di samping manfaat lain seperti allowance bagasi tambahan sebanyak 10 kg dan tawaran khas untuk ahli keluarga serta rakan-rakan pelajar. Jemaah Menteri pada 13 Disember 2023 telah bersetuju dengan cadangan Kementerian Pengangkutan untuk melaksanakan harga maksimum RM599 bagi tiket penerbangan sehala ekonomi dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Tempoh pelaksanaan inisiatif ini adalah pada 3 hari perjalanan sebelum tarikh sambutan perayaan, ini termasuk Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan, Hari Gawai dan Hari Christmas untuk tahun ini. Kementerian Pengangkutan bersedia mempertimbangkan untuk menambah bilangan hari perjalanan dari 3 hingga ke 5 hari sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Melalui inisiatif ini, harga maksimum tiket penerbangan kelas ekonomi sehala ditetapkan pada harga RM599 tidak termasuk cukai dan fee. Bagi tiket penerbangan kelas ekonomi yang melebihi RM599,
Kerajaan akan membayar perbezaan harga antara harga asal tiket penerbangan dan harga maksimum tersebut. Manakala tiket penerbangan yang berharga kurang daripada RM599 bagi laluan-laluan berkenaan akan dijual pada harga asal yang telah ditetapkan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Ini tidak melibatkan sebarang subsidi bantuan tiket penerbangan oleh kerajaan sekiranya harga tersebut kurang daripada RM599. Puan Ketua, Yang Berhormat Sandakan dan Libaran telah mencadangkan supaya diwujudkan penerbangan antarabangsa terus Datuk Menteri. Sandakan. Ya. Saya akui beberapa langkah-langkah dan tindakan diambil oleh kementerian. Harga tiket rendah, harga maksimum. Harga maksimum yang dibuat oleh MAS at 599 untuk 3 hari. Adakah kerajaan mengkaji selepas 3 hari what happened? You see, they don't make money during the first 3 days, the 3 days program ini dilaksanakan. Tetapi selepas itu, 2 minggu selepas itu, Datuk Menteri, if you go to the pricing of ticket, 2 weeks after the 3 days ini, dia haywire, tak di luar kawalan. Itu yang satu one way sampai 2.400 pergi 3.300 economy seats one way. Satu. Maknanya program ini perlu dipantau sama ada dia memberi kesan negatif kepada harga tiket selepas 3 hari pelaksanaan program ini. Kedua, Datuk Seri, ada Yang Berhormat Menteri. Dia tiket dijual kepada third party yang tidak dikawal. MAS sendiri pun dia engage third party. AirAsia engage third party. Almost all the seats are on third party ticketing agent. Nah, ini bukan model bisnes yang dibuat oleh sistem penerbangan. So dia katakan bahawa third party yang naikkan harga. See, you must kawal this. Terlalu mahal. Ada seat 2-3 seat third party punya agent ini yang seat available. MAS tak ada seat but it's exorbitant, terlalu mahal. Ketiga, faktor ini perlu dilihat oleh kerajaan. Musim perayaan, seats are not available. You go, ada turis datang daripada China, daripada Kota Kinabalu, nak kembali ke KL. They already pre-book all this ticket daripada pelancong-pelancong ke KL. Because sistem dia mesti daripada Kinabalu pergi KL baru balik China. Most flight. So we people from Sabah and Sarawak terpaksa mencari 1-2 kursi yang tinggal. And then kursi inilah yang sepatutnya jual murah because it's all taken. But kursi inilah yang jual terlalu mahal. So maknanya ada beberapa faktor yang perlu dilihat oleh kerajaan. Availability of seats, flight frequency, perlu dilihat. If you buat program, AirAsia ada 299, MAS ada 599 untuk 3 hari, dia tidak menyelesaikan masalah yang sedang dia dihadapi oleh Sabah Sarawak, the people of Borneo yang nak ke Kuala Lumpur dan vice versa. Terima kasih. Adakah saya tak tanya Yang Berhormat? Adakah Yang Berhormat minta kita batalkan ni? Tak. You must pantau this. Kesan dia. You know, you don't just make program 599. During that time 3 hari itu yang Pak Menteri, airlines ini, serikat penerbangan ini mungkin tidak dapat meraih keuntungan. Tak. But after that, you must pantau the price. Yang Berhormat, yang pertamanya fakta itu tak betul. 3 hari itu tidak ada kerugian kepada syarikat penerbangan. Walaupun kita tetapkan harga maksimal 599, apa yang mereka patut jual itu, the difference are being paid by the government. Katakan ada 40% ataupun 30% kerusi yang dia patut jual lebih daripada 599. Kita minta dia jual 599. Difference itu adalah ditampung oleh kerajaan. Jadi maksudnya syarikat penerbangan tidak mengalami kerugian. Dia tetap untung. After 3 days itu, maksudnya saya tak tahu yang masalahnya sekarang ini daripada balik. Hala balik. Yang kita selesaikan masalah hala ke Kuala Lumpur ke Sabah dan Sarawak. Itu kita sehala. Mengapa kita tetapkan 3 hari ataupun 5 hari sebelum musim perayaan? Sebab musim perayaan, tarikh itu sudah tetap. Semua orang nak balik sebelum musim perayaan itu. Tetapi on the way back, kita tak tahu bila orang balik. Mungkin Yang Berhormat balik seminggu selepas musim perayaan. Ada yang mungkin balik 2 minggu. Ada yang balik 10 hari. So we cannot decide which day untuk letakkan harga maksimum ini untuk penerbangan balik daripada Sabah Sarawak ke Semenanjung. Itu yang menjadi masalah kepada kita. Yang baru-baru ini kita tengok trend dia, memang betul 2 minggu selepas tahun baru Cina ini, penerbangan daripada Sabah, daripada Sarawak balik ke Semenanjung semua penuh.
Yang pertamanya, sebab musim perayaan, kita tambah kapasiti masih musim perayaan. Dah balik banyak ke Sabah Sarawak. Sekarang nak balik Kuala Lumpur pula. Kapasiti mungkin tak cukup. Okay? Itu yang kita kena lihat. Yang keduanya, sebab industri pelancongan kita agak berkembang dengan baik. Semasa musim perayaan ini, ramai pelancong-pelancong pergi ke Sabah Sarawak. So itu yang kita kena lihat. Saya bersetuju bahawa Perlu memang diseimbangkan perlu yang kita Muhammad. lihat kapasiti. Kapasiti. Ya. Perlu diseimbangkan. Kita promote pelancongan karena upgrade seats availability, penerbangan, frekuensi dan sebagainya. Otherwise the people of Sabah and Sarawak will suffer forever. Ya. Terima kasih ya Muhammad. Memang kita setuju, memang tambahan kapasiti perlu. Tetapi kena juga kita lihat ada kekangan kepada syarikat penerbangan. Ada banyak pesawat-pesawat yang belum lagi dapat terbang sebab dia punya the grounded aircraft itu semasa COVID masih ada dalam berfasa-fasa. Pesawat-pesawat ini perlu melalui MAO dan sebagainya untuk mereka kembali beroperasi. Namun begitu, memang kita akan sentiasa cuba memberikan sokongan kepada industri penerbangan supaya mereka boleh renew ataupun mereka percepatkan proses untuk mengembalikan aircraft untuk beroperasi. Tentang third party ini, apa yang dipanggil sebagai online travel agent, OTA ini, memang ini bermasalah. Saya tahu. Dan memang sekarang ini sukar untuk kita kawal sebab OTA ini berlambak. Dia bukan dalam negara saja. Dia ada juga travel agent ini, online travel agent di negara luar. Memang masalah. Memang kita tahu ada masalah. Dan MAS memang dia kata dia dah perhentikan ada antara OTA daripada menjual tiket penerbangan mereka. Tetapi ini satu sistem yang agak kompleks yang perlu dilihat dengan lebih teliti dan memang saya bersetuju bahawa kita perlu mengawal OTA ini. Sebab OTA ini kebanyakan luar negara. Syarikat-syarikat penerbangan mungkin dia dah jual dalam satu sistem. Sistem itu akan di-capture oleh OTA ini dan mereka akan jual sebagai third party, sebagai ejen kepada syarikat penerbangan ini. Itu merupakan model perniagaan, serikat perniagaan. You must control this. The government ada tanggungjawab untuk melihat sudut ini. Ya Muhammad, bukannya semua benda kita boleh kontrol. Ada benda yang kita boleh kontrol dalam negara. Ada OTA ini, dia luar negara. Macam mana kita nak kontrol? Kecuali kita kata kita tak nak jual melalui online. Itu masalahnya. Tetapi apapun, memang betul ini masalah yang perlu kita tangani, yang perlu kita lihat dan saya akan minta pihak MEFCOM untuk lihat lebih terperinci, lihat bagaimana OTA ini dapat dikawal. Memang saya pun tak setuju bahawa kebanyakan OTA ini dia ambil tiket-tiket ini, mungkin dia akan naikkan harga dan menjadi masalah pertikaian antara satu sama lain. Jadi ini, kalau kita semua tiket itu dijual melalui aplikasi syarikat penerbangan itu tak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ialah OTA, online travel agent ini, third party, apa yang dinamakan sebagai third party ini. Yang Muhammad, saya dah teruskan kepada cadangan daripada Sandakan dan Libaran untuk diwujudkan penerbangan antarabangsa terus ke Sandakan untuk meningkatkan industri pelancongan. Pendek cerita, memang kita tak ada masalah untuk mana-mana syarikat penerbangan untuk terus membuat penerbangan terus ke mana-mana lapangan terbang sebab negara kita mengamalkan open sky policy. Mana-mana lapangan terbang yang mampu menerima pesawat-pesawat komersial, mereka boleh terus mendapatkan penerbangan tersebut. Dan itu merupakan keputusan komersial syarikat penerbangan. Sekiranya ada permintaan, sudah tentu mereka akan pergi ke lapangan tersebut. Penambahan frekuensi penerbangan Labuan untuk makluman yang berhormat Labuan, frekuensi penerbangan ke Labuan ditambah. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM akan mengadakan perbincangan bersama syarikat-syarikat penerbangan termasuk Batik Airline untuk menambah penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Labuan. Charge carbon, ini yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kubang Krian. Kementerian Pengangkutan komited untuk mencapai sasaran karbon sifar bersih pada tahun 2050 bagi sektor penerbangan antarabangsa selari dengan matlamat Long Term Aspirational Goal yang telah disetujui oleh International Civil Aviation Organization. Selaras dengan kajian kemungkinan yang telah dilaksanakan oleh pihak ICAO, tumpuan utama dalam mengurangkan kadar pelepasan karbon bagi sektor penerbangan harus diberikan kepada langkah-langkah mitigasi dalam sektor in-sector solution, iaitu penggunaan pesawat dengan teknologi terkini, peningkatan operasi pengurusan trafik udara, serta penggunaan sustainable aviation fuel. Pembelian carbon credit bagi mengimbangi offset pelepasan karbon adalah pelengkap kepada langkah-langkah mitigasi dalam sektor yang telah dilakukan. Pelaksanaan langkah-langkah mitigasi bagi mencapai matlamat karbon sifar bersih pada tahun 2050 melibatkan kadar pelaburan yang tinggi daripada syarikat-syarikat penerbangan. Dana carbon fee tersebut akan digunakan oleh syarikat-syarikat penerbangan untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi tersebut. Dalam hubungan ini adalah menjadi dasar dan
MOT bahawa pengenaan carbon fee adalah merupakan keputusan komersial syarikat penerbangan yang wajar ditentukan oleh syarikat penerbangan berkaitan berdasarkan strategi ataupun model perniagaan masing-masing. Dalam hubungan ini, carbon fee ditentukan oleh syarikat penerbangan berdasarkan kuasa dan permintaan pasaran. Berhubung dengan tahap perkhidmatan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Berut dan Yang Berhormat Putatan, Kementerian Pengangkutan melalui MAHB sentiasa komited untuk memastikan tahap keselesaan penumpang khususnya di Terminal 1, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Untuk jangka masa pendek, langkah-langkah yang diambil oleh pihak MAHB untuk meningkatkan keselesaan penumpang di Terminal 1, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu adalah seperti berikut. Pertama, membaik pulih kerusi penumpang. Kedua, menambah troli, menjadikan keseluruhan jumlah troli yang ada untuk kegunaan penumpang di lapangan terbang adalah sebanyak 900 unit. Menaik taraf 5 set tandas penumpang yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan suasana tandas sebagai sebuah lapangan terbang antarabangsa. Keempat, meningkatkan kemudahan dan melancarkan proses daftar masuk penumpang dengan pelaksanaan Common Use Passenger Processing System yang akan mula digunakan pada 1 April 2024. Kelima, menaik taraf 12 unit passenger boarding bridge sedia ada dan dijangka siap pada Disember 2024. Seterusnya, menaik taraf kemudahan surau yang dijangka siap pada suku keempat tahun 2024 dan seterusnya memperkenalkan inisiatif Easy Bag ataupun Self-Service Bag Drop bagi memudahkan dan mempercepatkan proses daftar masuk bagasi. Selain itu, untuk jangka masa sederhana, pihak MAHB sedang mempertimbangkan cadangan untuk melaksanakan projek menaik taraf Terminal 1, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu untuk membolehkan pengendalian penumpang ditingkatkan daripada 9 juta penumpang per annum ataupun 9 million passenger per annum pada masa ini kepada 12 MPPA ataupun 12 million passenger per annum. Dengan peningkatan kapasiti terminal ini adalah diharapkan ia dapat mengatasi isu kesesakan serta memberikan pengalaman perjalanan yang lebih lancar dan menyenangkan kepada semua penumpang. Adakah kerajaan akan mencadangkan pembinaan lapangan terbang yang baru menggantikan KKIA yang ada sekarang? Untuk makluman Yang Berhormat, setakat ini belum ada cadangan untuk membina lapangan terbang baru di Kota Kinabalu. Apa yang kita rancang di peringkat Kementerian Pengangkutan ialah bagaimana untuk fully optimize dan utilize the current airport. Sebab pembinaan satu lapangan terbang yang baru itu melibatkan yang pertama, satu dana yang cukup besar dan yang keduanya dari segi kesesuaiannya. Sebab apa yang dicadangkan untuk pembinaan satu lapangan terbang baru di Sabah itu, dia jauh daripada Kota Kinabalu. I think hampir 40-50 km daripada Kota Kinabalu. Apa yang ada di Kota Kinabalu sekarang ini agak strategik. Sebab dia dekat dengan pusat bandaraya. Tetapi apa kekangannya ialah bagaimana kita lihat terminal itu dan landasan itu boleh dipanjangkan dan sama ada terminal itu boleh diperbesarkan lagi dan juga kita akan melihat juga terminal 2. Bagaimana optimize semula Terminal 2 di KKIA ini. Jadi saya harap semua pihak dapat memberikan sokongan untuk memastikan supaya projek penaik tarafan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ini dapat dijalankan dengan baik. Seterusnya, Tuan Ketua. Menteri, Terantut. Terima kasih kepada pihak Menteri. Satu berita yang baik kepada rakyat, khususnya daripada Semenanjung yang akan pulang beraya. Saya ingin mencadangkan, tadi ditetapkan 3 hari. Maknanya kita dah ada algoritma 3 hari sebelum beraya, ini waktunya untuk mendapat tiket discounted yang kerajaan akan subsidize kalau ada harga yang lebih. Apa salahnya kalau pihak kementerian juga membuat perkara yang sama untuk tiket pulang? Seperti mana yang kita buat pada pengangkutan darat untuk tol, dibuat algoritma yang sama. Syarikat penerbangan juga tentunya ada maklumat bilakah tarikh biasanya mereka yang dibalik, guru-guru khususnya. Jadi kita tetapkan 3 hari juga ataupun 4 hari untuk tiket pulang dan diberikan subsidi yang sama. Terima kasih. Yang pertamanya, Tuan Ketua Yang Berhormat, terima kasih. Memang saya harap dapat buat lebih banyak hari untuk membenarkan ataupun membolehkan ramai lagi rakyat kita untuk balik ke kampung halaman dan balik semula ke Kuala Lumpur. Khususnya antara Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Sebab Semenanjung dengan Sabah Sarawak tak ada option lain. Kalau dalam Semenanjung kita boleh ambil train, kita boleh ambil kereta, kita boleh ambil bas. Nak balik Sabah Sarawak tak ada option lain selain daripada penerbangan. Mengapa kita hanya buat sehala? Yang pertamanya, yang telah saya jawab tadi, nak balik itu, orang nak balik itu dia tak ada satu kepastian bila nak balik. Kalau nak balik beraya kita tahulah, sudah tentu nak balik sebelum hari raya.
Tetapi lepas raya dia nak balik ke Semenanjung, ada yang mungkin seminggu cuti, ada yang 2 minggu. Suka untuk kita tetapkan hari mana yang kita patut letakkan harga maksima itu. Yang keduanya kos, implikasi kos. Yang Muhammad, saya buat inisiatif ini tanpa ada apa-apa peruntukan daripada Kementerian Kewangan. Kita kalau lihat dalam buku bajet, tak ada peruntukan ini dalam bajet kita. Tetapi kita cari mana-mana simpanan daripada perbelanjaan dalam kementerian, dan kita buat dengan lebih kreatif, ada dana-dana tambahan seperti nombor pendaftaran khas dan sebagainya, kita salurkan untuk tujuan ini. Jadi kita juga kena lihat bagaimana untuk menggunakan perbelanjaan kita ini dengan optimal. Jadi sementara ini kita akan cuba tambah dulu, mungkin untuk hari raya yang akan datang ini, sebab saya lihat mungkin hari raya, saya tak pastilah hari Rabu ke ataupun hari Selasa. Tapi kita tahu sudah tentu hujung minggu sebelum hari raya itu, orang ramai akan balik. Jadi kita mungkin akan mulakan pada hari Sabtu sebelum hari raya tersebut. Hari raya akan datang ini. Jadi mungkin kita akan tambah 1-2 hari untuk harga maksima ini. Itu yang kita akan mulakan dulu, dan kita lihat untuk sektor balik ke Semenanjung ini, bagaimana kita dapat bantu, dan kita akan juga dapatkan kerjasama daripada syarikat-syarikat penerbangan. Untuk BIRI, lapangan terbang BIRI, sebab Yang Berhormat BIRI dan Yang Berhormat Lawas telah membangkitkan isu berkaitan lapangan terbang BIRI. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, cadangan untuk menaik taraf lapangan terbang BIRI telah disenaraikan oleh Kementerian Pengangkutan di bawah Rolling Plan 5, Rancangan Malaysia ke-12 tahun 2025 sebagai salah satu projek kementerian yang perlu diberikan keutamaan untuk dilaksanakan. Kelulusan permohonan projek ini adalah tertakluk kepada kedudukan kewangan dan kemampuan kerajaan pusat. Cadangan projek naik taraf ini adalah antara lain akan melibatkan pertambahan kapasiti terminal daripada 2 juta penumpang setahun kepada 3 juta penumpang setahun. Pada tahun 2019, lapangan terbang BIRI telah mengendalikan 2.4 juta penumpang, di mana dia telah melebihi kapasiti sedia ada sebanyak 20%. Jadi, sebagai kesimpulan, untuk lapangan terbang BIRI memang kita akan masukkan dalam rolling plan tahun depan, dan kita harap diberikan keutamaan oleh Kementerian Kewangan. Saya nak masuk kepada isu darat. Projek laluan Rel Pantai Timur, ECRL, menyentuh isu-isu Menteri, berkaitan. minta maaf, sudahkah bercakap tentang MAHB, KLIA? Belum? Sudah. Oh, minta maaf, saya nak masukkan sikit je. Tentang cadangan Khazanah dan KWSP untuk menjual sebahagian pegangan MAHB kepada GIP yang dimiliki oleh BlackRock. Apakah Kementerian Pengangkutan bersetuju dengan cadangan ini? Sebab difahamkan saya zaman Yang Berhormat Menteri PH 1.0 dulu pun sudah tidak dipersetujui oleh Kabinet dululah. Jadi saya nak tanya, apa nilai tambah GIP kepada KLIA sedangkan kita ada operator airport yang lebih baik di Incheon, Doha, Changi. GIP ran some of the worst airport in Europe. Jadi kenapa GIP menjadi pilihan? Yang pertamanya itu ialah andaian Yang Berhormat saja. Belum pun ada pengumuman kata kita nak jual kepada GIP. Itu andaian Yang Berhormat. Itu yang saya kata, itu andaian. Yang keduanya, keputusan masa 2019, masa kerajaan PH dulu, tak pernah dibincangkan dalam kabinet. Boleh tanya Presiden Parti Yang Berhormat, tak pernah dibincangkan dalam kabinet. Tak pernah isu itu dibangkitkan dalam kabinet pun. Yang ketiganya, isu pemilikan equity, bagaimana dia nak strategik, dia tidak melibatkan Kementerian Pengangkutan. Syarikat MAHB ialah operator lapangan terbang. MOT ialah regulator. Jadi kita tak boleh campur tangan dari segi equity MAHB. Bagaimana struktur equity? Itu terpulang kepada Khazanah. Khazanah akan membuat keputusan, dia akan membuat pengumuman kalau ada berkenaan dengan apa-apa restructuring equity holdings Khazanah ini. Jadi ini terpulang kepada Khazanah. Dan saya rasa cukup yakin dengan pengalaman dan juga profesionalisme Khazanah untuk membuat penilaian. Dengan siapa mereka nak buat rakan strategik, itu terpulanglah. Setakat ini tak ada langsung confirmation bahawa Khazanah telah memasuki perjanjian dengan mana-mana pihak. Kalau ada, sudah tentu akan ada pengumuman. Yang Berhormat. Okey. Puas hati ya. Jadi tak payah spin lagi isu ni ya. Seterusnya saya ingin menyentuh isu-isu berkaitan ECRL yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat Bentong dan Yang Berhormat Setiu. Untuk makluman Yang Berhormat Tumpat, kerajaan tidak mempunyai cadangan untuk mengembalikan stesen ECRL Pengkalan Kubur setakat ini.
kerana ia melibatkan kos yang tinggi kepada kerajaan. Untuk makluman, terdapat beberapa economic acceleration project di negeri Kelantan yang telah dikenal pasti untuk dibangunkan seperti di stesen Pasir Putih iaitu Tok Bali Industrial Park yang akan memfokuskan kepada kawasan industri dan pelabuhan darat. Projek ini akan memberikan kesan limpahan kepada sektor-sektor lain yang berpotensi seperti pelancongan, logistik, industri halal dan pertanian. Menjawab isu pemantauan projek ECRL daripada Yang Berhormat Bentong, pihak pasukan projek ECRL mengambil maklum aduan berkenaan impak alam sekitar dan kerosakan infrastruktur jalan lama Bentong Kuala Lumpur di dalam kawasan pembinaan projek ECRL. Berikut merupakan tindakan yang telah diambil oleh pihak ECRL bagi mengawal isu yang telah dibangkitkan. Yang pertama, untuk makluman, pihak ECRL telah melaksanakan rutin pemeriksaan tapak secara mingguan untuk mengenal pasti ketidakpatuhan yang berlaku bagi tujuan pembaikan secepat mungkin. Selain itu, pihak ECRL juga telah melaksanakan audit pengawasan tapak yang terkini pada 7 dan 8 Februari 2024 bagi tujuan pematuhan alam sekitar. Oleh yang demikian, impak alam sekitar dapat dikawal secara serta-merta tanpa melibatkan kesan kepada orang awam. Yang kedua, tindakan pembaikan telah dilakukan sama ada melalui pemantauan oleh pihak ECRL ataupun aduan daripada orang awam. Untuk makluman, pihak ECRL telah melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan telah mengemukakan surat maklum balas rasmi kepada pihak JKR Pahang pada 4 Oktober dan 28 Disember tahun lalu terhadap aduan serta kerja-kerja pembaikan kerosakan jalan yang diterima. Selain itu, pihak ECRL juga mengambil tindakan berkala bagi mencuci jalan daripada kesan debu dan habuk terutamanya di laluan keluar masuk tapak projek ECRL. Bagi memudahkan aduan dilakukan oleh orang awam, pihak ECRL telah menyediakan talian aduan bernombor 017 788 3836 bagi projek ECRL Seksyen 7 yang melibatkan daerah Bentong. Melalui aduan yang diterima, pihak ECRL akan melaksanakan tindakan susulan bagi memastikan kerja-kerja pembaikan yang diperlukan. Segala aduan yang diterima akan dikenal pasti dari masa ke semasa. Saya nak menjawab juga Yang Berhormat Payah Besar. Ada? Tak ada dalam Dewan. Kalau tak ada, saya skip. Okey. Saya masuk kepada penyelenggaraan stesen dan aset KTMB. Nak menjawab Yang Berhormat Jerantut. Okey. Kerja-kerja penyelenggaraan ke atas aset KTMB dijalankan secara harian, mingguan, bulanan, tahunan mengikut keperluan dan tahap kerosakan aset tersebut. Selaras dengan penyediaan perkhidmatan train DMU bagi sektor jalan-jalan kereta api Pantai Timur oleh kerajaan, kerja-kerja pembinaan platform bagi perkhidmatan ini sepanjang 100 meter sedang dalam fasa reka bentuk untuk dimutamakan oleh Pembadanan Aset Kereta Api bersama agensi pelaksana iaitu JKR termasuk bagi stesen kereta api Kura-Kurau. Jangkaan pelaksanaan fasa pembinaan ini adalah pada suku ketiga 2024 mengambil kira isu-isu teknikal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dengan pembinaan platform tersebut, ia dapat memberi kemudahan kepada penumpang untuk naik dan turun memandangkan keadaan platform sedia ada tidak kondusif bagi golongan rentan. Untuk makluman Yang Berhormat, jejantas pejalan kaki dan motosikal yang disediakan di kawasan stesen kereta api adalah bagi kegunaan penumpang yang menggunakan perkhidmatan tersebut. Selain itu, cadangan bagi laluan jejantas pejalan kaki untuk kegunaan awam perlu dipanjangkan kepada pihak berkuasa tempatan. Bagi permohonan lintasan rata awam pula, ia memerlukan penyediaan jalan rasmi yang menghubungkan kawasan-kawasan terlibat dan mendapat kelulusan daripada agensi pengangkutan awam darat. Seterusnya, berkaitan dengan cadangan pemindahan ibu pejabat KTMB ke lokasi baru. Ini yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jerantut. Ya, saya nak jawab Jerantut pada hari ini. Yang pertamanya, belum ada lagi proses pemindahan, Yang Berhormat. Adalah satu cadangan dan tawaran daripada pihak RAC. RAC itu Railway Asset Corporation, Pembadanan Aset Kereta Api. Mengapa ada tawaran itu? Sebab RAC ada satu bangunan baru di Jalan Tun Sambatan, di Brickfields. Okay. Menara RAC itu dibina atas usaha sama dengan pihak YTL. Okay. Ini projek yang dah lama dah. Sebelum saya pun menjadi Menteri Pengangkutan tahun 2018. Tetapi dimulakan semasa saya menjadi Menteri pada tahun 2018, di mana sebahagian tanah itu diambil oleh YTL untuk kemajuan dan secara returnnya, pulangannya kepada kerajaan ialah membina satu bangunan baru yang dinamakan sebagai Menara IEC yang sudah siap dibina di Brickfields. Saya jemput Yang Berhormat boleh datang sekali, kita pergi lawat. Okay. Apa yang RAC buat ialah RAC menawarkan bangunan itu kepada
KTMB untuk dipindahkan ibu pejabat KTMB itu yang sekarang berada di bangunan warisan kita opposite dengan stesen Kuala Lumpur. Apabila bangunan lama, kita tahu macam-macam masalah penyelenggaraan dan sebagainya. Itu sebabnya IEC menawarkan kepada KTMB untuk pindah ke bangunan baru tanpa sewa, free of charge. Jadi tidak ada soal IEC ataupun Kementerian Pengangkutan memaksa KTMB mengosongkan bangunan itu. Itu tawaran. Tetapi tawaran itu sama ada diterima atau tidak belum diputuskan lagi. Kalau KTMB rasa itu tak nak terima, terpulanglah kepada lembaga pengarah KTMB. Dan Kementerian Pengangkutan tak akan memaksa KTMB nak pindah. Sebab kalau KTMB tak mengambil tawaran daripada IEC, IEC boleh menyewakan bangunan itu kepada pihak swasta dan menjana pulangan sewa. Jadi tidak timbul soal bahawa Kementerian Pengangkutan ataupun melalui IEC memaksa KTMB kosongkan tanah itu. Saya tahu ada macam-macam tuduhan, bukan daripada Yang Mohamad. Saya hargai apa yang dikatakan oleh Yang Mohamad sebab Yang Mohamad cakap dengan profesional. Tak ada andaian, tak ada dakwaan bukan-bukan. Ada dakwaan kononnya, kita nak kosongkan bangunan itu bagi kepada YTL. That's rubbish. Tak pernah ada sebarang cadangan bahawa bangunan itu kalau dikosongkan, nak diserahkan kepada mana-mana syarikat swasta. Itu bangunan warisan. Bangunan sejarah negara. Sudah tentu kepunyaan kerajaan melalui IEC. Bangunan yang diduduki oleh KTMB sekarang itu juga milik IEC, Pembandaran Aset Kereta Api. Kerana semua aset dan harta di bawah KTMB itu diletak di bawah Pembandaran Aset Kereta Api. Sekiranya bangunan itu dikosongkan, maka sudah tentu ada projek-projek pemeliharaan melibatkan dengan khazanah. Sebab khazanah sekarang ada satu projek untuk menghidupkan semula dan memelihara kawasan bangunan Sultan Abdul Samad, Masjid Negara dan sebagainya untuk pastikan kawasan itu kita pelihara dengan baik sebagai warisan negara. Jadi tidak ada isu dan tidak ada sebarang kemungkinan bahawa kita nak menggadaikan bangunan warisan kita. Jadi Yang Berhormat, jangan bimbang. Dan saya harap Yang Berhormat berbetulkan. Ada blogger-blogger kat luar cakap bukan-bukan. Kononnya kita nak serahkan kepada syarikat swasta. Tidak. Langsung tak ada niat itu. Jadi untuk KTMB, terpulanglah. KTMB boleh buat keputusan nak pindah atau tidak pindah. Itu tawaran. Kalau tak nak pindah, kekal kat sana, IEC boleh gunakan bangunan yang baru itu untuk menjana sewa. Jadi bangunan itu baru siap. Dia dah siap setahun lebih, belum lagi diduduki. Kalau Yang Berhormat berminat, saya boleh bawa. Sebab saya pun belum melawat bangunan itu. Boleh sama-sama melawat bangunan itu. Okey, Yang Berhormat. Seterusnya, penjimatan subsidi kerajaan untuk pelaburan kepada pengangkutan awam. Kementerian Pengangkutan menyambut baik cadangan Yang Berhormat keluar berhubung penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar seharusnya dilabur semula untuk menambahbaikan pengangkutan awam di seluruh negara, bukan sahaja di Lembah Kelang. Kementerian Pengangkutan yakin bahawa subsidi yang dapat dijimatkan kelak akan dilaburkan untuk kemudahan dan keselesaan rakyat jua. Yang Berhormat Petaling Jaya memakikan bahawa kawasan PJ meliputi perkhidmatan pengangkutan bas bagi 34 laluan termasuk bas perantara dan BRT bagi kesinambungan perkhidmatan rel. Data purata perjalanan penumpang sehari yang direkodkan menunjukkan peningkatan kadar positif hampir 19% iaitu 34,809 penumpang pada tahun 2023 berbanding 28,000 pada tahun 2022. Kerajaan sememangnya sedang melaksanakan inisiatif Demand Responsive Transit DRT ataupun Bus on Demand secara proof of concept di mana pengguna perkhidmatan kenderaan awam boleh menggunakan perkhidmatan atau inisiatif ini bagi menangani masalah first mile dan last mile yang dibangkitkan. Bagi kawasan Petaling Jaya, Rapid Bus dalam perancangan untuk melaksanakan proof of concept DRT yang dijangka pada Mei 2024 di laluan LRT Taman Paramau ke Sungai Wei dan laluan LRT Taman Bahagia ke SS7. Perkhidmatan BOD merupakan tempahan perkhidmatan bas melalui aplikasi yang dijalankan tanpa jadual dan laluan yang tetap serta beroperasi di dalam zon yang diluluskan. Objektif POC ini adalah untuk mengkaji keberkesanan perkhidmatan, menilai impak kepada perkhidmatan sedia ada dan mengumpul maklumat tahap penggunaan perkhidmatan BOD dalam kalangan orang awam. Syarikat aplikasi yang berminat boleh memajukan kertas cadangan berkenaan permohonan POC BOD kepada unit bas Ibu Pejabat APAD yang telah dilaksanakan bermula 5 September 2022.
Saya juga nak menyentuh berkenaan dengan isu lori melebihi had muatan. Betul-betul isu lori melebihi had muatan yang dibenarkan telah menjadi salah satu penyebab kepada kerosakan jalan raya. Untuk maklumat Yang Berhormat Rompin, salah satu tindakan utama yang dilaksanakan bagi menangani isu ini adalah dengan menggiatkan aktiviti-aktiviti penguasaan oleh pihak JBJ, melibatkan peraturan had muatan kenderaan dan had laju bagi kenderaan berat. Selain mengoperasikan 53 buah stesen penguasa ataupun stesen timbang di seluruh negara, pihak JBJ juga turut dibekalkan dengan 75 unit alat timbang mudah alih bagi tujuan penguasaan tersebut. Sepanjang tempoh antara tahun 2016 sehingga September 2023, sejumlah 65,221 notis saman telah dikeluarkan, melibatkan kesalahan muatan bahaya dan lebihan muatan. Di samping itu, Kementerian Pengangkutan bersama Kementerian Kerja Raya sedang dalam proses akhir untuk membangunkan sistem High Speed Weight in Motion. Menerusi penggunaan sistem HSWIM ini, aktiviti penguasaan kenderaan berat boleh dilaksanakan secara masa sebenar atau automatik tanpa memerlukan kenderaan tersebut perlu berhenti untuk ditimbang. Sistem HSWIM ini akan dipasang terus di atas jalan lokasi-lokasi strategik di seluruh negara. Sistem HSWIM ini akan membolehkan aktiviti penguasaan dilaksanakan 24 jam sehari sepanjang tahun. Aspek integriti penguasaan juga akan dapat ditingkatkan apabila proses penimbangan dan penguasaan dilaksanakan secara automation sepenuhnya. Penggunaan sistem HSWIM juga dapat mengurangkan kebergantungan kepada jumlah tenaga manusia atau anggota penguasaan yang tinggi. Anggota penguasaan akan boleh melaksanakan aktiviti penguasaan di lokasi-lokasi yang lain yang tidak dipasang dengan sistem tersebut. Akhirnya, sistem HSWIM ini dijangka dapat memperluaskan capaian, meningkatkan pematuhan dan memperkukuhkan lagi keberkesanan penguasaan ke atas peraturan muatan kenderaan motor serta menjadi penyelesaian jangka masa panjang dalam menangani isu had muatan kenderaan berat. Terima kasih, Speaker. Kuala Langat. Terima kasih. Saya juga membahaskan isu had muatan lebih kenderaan-kenderaan besar ni. Kalau di Kuala Langat ni, antara yang faktor kita lihat adalah faktor jalan raya itu sendiri, yang saya kira teruk lah. Kemudian dengan pembangunan yang pesat di Kuala Langat ni, yang mana akhirnya menyebabkan kesesakan lalu lintas. Dan saya dapati, dan ini juga respon daripada pemandu-pemandu kenderaan berat ni, apabila keadaan lalu lintas yang padat begini, akhirnya mereka waste dan mereka mendapat jalan-jalan pilihan. Dan jalan pilihan itu adalah alternatif jalan ini adalah melalui kampung-kampung, yang mana akhirnya merosakkan jalan kampung dan ia juga berlaku sehingga pendawaian elektrik dan juga TM juga terputus dan sebagainya. Dan setiap hari saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak JPJ yang memantau tetapi sejauh mana mereka akan terpaksa memantau keadaan sebegini yang akhirnya juga sangat membebankan dan menjadi isu kepada kampung-kampung. Terima kasih. Yang Muhammad, memang kita tahu bahawa kalau kita pasang HSWIM mungkin dia nak cari jalan pintas dan sebagainya. Itu sebabnya kita akan cari lokasi yang strategik, yang mungkin mereka tak boleh elak. Umpamanya untuk pelabuhan. Yang paling strategik ialah kita letak di pintu luar pelabuhan. Dia mesti keluar masuk ke pelabuhan. Jadi macam mana dia nak elak pun dia tak boleh elak kalau untuk lori-lori kontainer ini. Memang kita tahu bahawa ada pelbagai cabaran. Walaupun ada teknologi baru, tetapi untuk kita nak pasang di kawasan-kawasan yang strategik ini, mungkin mereka cari jalan pintas dan akhirnya mungkin jalan-jalan kampung akan dipilih. Dan kalau itu berlaku, mudaratnya kepada orang kampung sebab mereka akan melalui kawasan kampung dan sebagainya. Namun begitu memang kita akan kena pasti lokasi yang betul-betul strategik supaya mereka tak boleh elak dan itu dapat dikuatkuasakan dengan lebih efektif. Itu yang akan kita laksanakan. Puan Ketua, akhirnya saya nak jawab sedikit Yang Berhormat Kota Belud yang telah membangkitkan isu potensi Pelabuhan Kudat. Yang Berhormat Menteri, Kuala Kedah ada tu? Kuala Kedah, isu apa? Status pembinaan jeti. Saya dah bangkitkanlah dalam pembahasan. Ya, dalam teks ucapan ini tak ada status berkenaan Kuala Kedah jeti. Tetapi saya boleh jawab, memang itu telah pun ditender dan kita telah lantik kontraktor untuk melaksanakan projek jeti Kuala Kedah itu. Kemudian yang keduanya, saya dah bangkitkan tentang cadangan pembelian dredging fleet kapal korek.
Saya ingat kalau dapat dipertimbangkan untuk Memang betul, bahagian maritim Kementerian Pengangkutan telah pun mencadangkan supaya Kementerian Pengangkutan membeli satu kapal korek untuk kita buat dredging. Sebab sekarang ini memang untuk Kuala Perlis dan Kuala Kedah, tiap-tiap tahun kita kena buat dredging. Jadi tahun depan kita nak buat penganjuran 5. Tahun ini kita kena buat dredging lagi. Tahun lepas baru siap. Tapi tahun ini dia mendap balik dan kita terpaksa buat balik. Jadi untuk jangka masa panjang adalah lebih berbaloi supaya Jabatan Laut kita ada satu kapal supaya kita boleh buat dredging secara sepanjang masa. satu yang Mak Menteri, rakyat di Kuala Kedah tu nak tengok bila boleh mula pembinaan tu. Sekian, terima kasih. Kapal bukannya hari ini kita tempah besok dia dapat, Yang Berhormat. Tak, bukan Masalahnya- kapal tu, jeti Ya, tu, itu jeti memang, tu, jeti. memang ada keputusan dasar di peringkat Kementerian Pengangkutan. Kita telah nak mohon kepada Kementerian Kewangan supaya bagi bajet kepada kita untuk untuk tahun depan memberi kapal tersebut, untuk menempah kapal tersebut. Tahun ini kita tak boleh elak daripada Jeti yang Mak Menteri, jeti. jeti memang Ya, kontraktor ya. telah dilantik. Jeti kontraktor telah dilantik. Dia ada kelewatan sebab berkali-kali retender. Ini masa kerajaan terdahulu pun ada 2-3 kali retender. Itu yang menyebabkan jeti tersebut terlewat. Tetapi akhirnya kontraktor telah pun dipilih. Dan saya yakin kerja-kerja fizikal akan mula secepat mungkin. Okey, terima kasih. Tuan Ketua, saya dah habis. Cuma Kota Belud, saya nak nyatakan bahawa untuk Pelabuhan Kudat ini di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Namun begitu, Kementerian Pengangkutan sudah tentu akan memberikan sokongan teknikal kepada kerajaan negeri Sabah sekiranya ada apa-apa perancangan untuk menaik taraf lapangan terbang pelabuhan di Kudat. Sebab semua pelabuhan di peringkat negeri di Sabah adalah di bawah kelolaan kerajaan negeri. Kalau mereka ada apa-apa cadangan untuk membangunkan melalui PFI, kita alu-alukan dan Kementerian Pengangkutan bersedia untuk memberikan nasihat tadika. Itu sahaja jawapan daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah pun membahaskan isu-isu berkenaan dengan Kementerian Pengangkutan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.